Hari ini agihan bantuan makanan atau bakul makanan diteruskan di daerah Kota Kinabalu dan agihan bakul makanan tersebut difahamkan lebih tertumpu kepada kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB di daerah tersebut. Laporannya kita bersama dengan Syahrizal. Baik, terima kasih. Saya ketika ini saya berada di Dewan Community Hall Kota Kinabalu yang mana pada sebentar tadi sekitar jam 11 pagi tadi terdapatnya Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah iaitu Insinyur Shahelmi Yahya telah melakukan lawatan di kawasan penempatan ataupun pusat pengumpulan bahan-bahan agihan keperluan asas bagi disalurkan kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar Diperketat dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar iaitu PKPBD dan juga PKPB yang berada di sekitar Kota Kinabalu ini. Dan untuk hari ini sahaja dianggarkan sekitar 13,966 bakul makanan ataupun barangan keperluan asas yang terdiri daripada barangan seperti minyak, gula, sardin, susu dan juga mi segera. Dan juga terdapat juga bekalan seperti telur yang telah diagihkan di kawasan-kawasan terutamanya di kawasan yang diberi keutamaan oleh pihak berkuasa iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk mengagihkan barangan tersebut adalah di kawasan yang di mana terdapat dua lokaliti baharu yang telah dinamakan ketika sidang media yang diadakan oleh Datuk Masri Manjun semalam, iaitu dua lokaliti tersebut adalah berada di kampung di sekitar Kepayan iaitu di penjara Kepayan dan juga di kuartus anggota pegawai Kepayan. Dan bahan keperluan asas tersebut telah pun disalurkan sekitar 11 pagi tadi dan dianggarkan sekitar 5,000 bekalan makanan keperluan asas telah disalurkan. Dan kalau diikutkan keperluan kepada 13,966 bekalan bakul makanan ini akan diagihkan di sekitar kawasan Kota Kinabalu bermula daripada kawasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sehingga membawa kepada sempadan Kota Kinabalu, membawa kepada Telipuk. Dan apa yang diperkatakan oleh Insinyur Shahelmi sebentar tadi berkenaan dengan keutamaan ini adalah mereka memberikan keutamaan kepada mereka yang berada di kawasan PKPBD dan juga kepada keluarga isi rumah yang dikuarantin. Dan mengikut data yang diperoleh, mereka hanya mengikut senarai yang telah diberikan ataupun telah disediakan melalui yang mereka-mereka yang telah memilih ataupun untuk menjadi ahli kepada e-kasih dan juga senarai yang dikuarantin. Tetapi terdapat juga soalan yang ditanyakan kepada Insinyur Shahelmi, adakah perkara tersebut akan diberikan kepada mereka yang tidak berdaftar? Tapi mereka boleh berbuat demikian, tetapi terdapat anggota-anggota juga telah bergerak yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, JPAM dan juga anggota polis termasuk penguatkuasa Dewan Bandaraya Kota Kinabalu juga mengenal pasti mereka-mereka yang ada tinggal di rumah-rumah kedai untuk memastikan bahawa mereka ini tidak tercicir daripada bekalan makanan atau bakul makanan ini. Baik, dalam sidang media yang dilakukan sekitar jam 10.45 pagi tadi, kami ada bertanyakan berkenaan dengan adakah kemungkinan sekiranya PKPBD ini akan dilaksanakan di seluruh negeri Sabah. Adakah kementerian khususnya akan cukup bekalan untuk memberikan bantuan kepada penduduk yang terjejas. Apa yang dikatakan oleh Insinyur Shahelmi adalah bahawa apa yang dilaporkan kepada beliau daripada Kementerian Perdagangan KPDNKK maklumkan bahawa keperluan barangan asas tersebut adalah mencukupi. Dan beliau juga dalam pada masa sama juga menyentuh berkenaan dengan beberapa perkara yang dibangkitkan di media sosial berkenaan dengan kekurangan bekalan makanan menyebabkan terdapatnya badan-badan bukan kerajaan dan juga parti-parti politik, dan beliau mengkhususkan kepada parti pembangkang bahawa yang memberi makanan kerana tidak terdapat inisiatif daripada kerajaan untuk membantu mereka-mereka yang berada di kawasan PKPBD ini. Apa yang dikatakan beliau, jika boleh kerana keperluan yang ada ketika ini adalah mencukupi, dan jika boleh bantuan-bantuan tersebut hasil daripada kerjasama daripada NGO dan parti-parti politik ini bekerjasama dengan kerajaan kerana ia akan lebih bersasar katanya dan ia dapat diselaraskan dan tidak ada lagi masalah keciciran. Dan beliau juga turut menyarankan kepada netizen-netizen di luar sana agar menyelidiki terlebih dahulu perkara-perkara yang digembar-gemburkan di media sosial tanpa menyelidiki maklumat sebenar, kerana katanya keperluan ketika ini
mencukupi dan akan berterusan. Dan maklumat lanjut dan tambahan juga diperkatakan oleh Insinyur Syahilmi berkenaan dengan pertukan daripada 50 juta. Kalau nak ikutkan sekarang ini di negeri Sabah ini terdapat 16 daerah telah pun dikategorikan sebagai zon merah, dan untuk keperluan makanan sahaja telah diperuntukkan 2 juta ringgit untuk setiap daerah tersebut. Dan kalau ikutkan bantuan tersebut secara off record yang berkatakan bahawa bantuan tersebut mungkin akan ditambah oleh kerajaan negeri mengikut keperluan semasa. Kembali ke rekan tugas. Okey, baiklah, terima kasih Syah atas laporan perkembangan di Sabah itu tadi.